Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Napa Channel. Sehari ini seawal Parlimen bersidang, nampaknya ahli Parlimen politikus sampah daripada Parti Bersatu ini terus meroyan dan membuat pantun ya yang penuh dengan sindiran, katanya reformasi sudah mati. Dan hari ini mereka mengikat tangan mereka dengan kain putih tanda protes. Kononnya reformati di parlimen sudah mati. Adakah mereka sudah mendengar semasa perbahasan berkaitan dengan akta ini apa yang dikatakan oleh Bakau yang membantah untuk seseorang itu dipecat apabila mereka mungkin memberikan sokongan kepada parti lain tanpa keluar parti dan sebagainya. Bakau cakap, Muhyiddin cakap, kalau mereka dipecat itu adalah satu tindakan yang kejam, zalim. Sekarang ini siapa yang memecat ahli mereka, sahabat-sahabat semua? UMNO sendiri tidak memecat, mereka menggantung ya individu-individu yang menderhaka ataupun membelot kepada parti mereka. Jadi sahabat semua, tanpa membuang masa, saya ingin membawakan Anda apakah yang dikatakan oleh politikus sampah daripada ahli parlimen Bersatu ini. Jadi tanpa membuang masa, ayo kita tonton video Seterusnya ini. saya jemput Datuk Wira, Mas Erni Yati binti Haji Samsudin, Masjid Tanah. Terima kasih Tan Sri Speaker. Kalau YB Igan boleh baca pantun, saya pun mohon izin untuk pantun. Ribbon putih di lengan kiri sebagai protes berlakunya reformati. Spesifik merujuk kepada 49A, Tan Sri Speaker. Soalan Masjid Tanah telah pun diberi. Mohon jawapan Yang Berhormat Menteri. Terima kasih. Silakan. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Untuk makluman ahli yang berhormat, Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi KOSKOP, khususnya melalui Suruhanjaya Koperasi Malaysia SKM, menyokong penuh keputusan kerajaan dalam menganjurkan Tahun Melawat Malaysia 2026 dengan memastikan keterlibatan koperasi dalam sektor pelancongan. Sehingga 31 Disember 2023, sebanyak 233 koperasi terlibat secara khusus dalam sektor pelancongan yang meliputi 39 aktiviti perniagaan berasaskan pelancongan seperti hotel dan inap desa, penjagaan diri dan kesihatan, pusat kecantikan, spa dan juga termasuklah kraf seperti batik, kraf tangan dan sebagainya. Dalam usaha untuk meningkatkan penglibatan dan sumbangan koperasi dalam sektor pelancongan ini, KOSKOP melalui SKM telah melaksanakan inisiatif-inisiatif seperti berikut. Pertama, pelaksanaan program Jom Jelajah Koperasi ataupun ringkasnya program Jejak 2024 hingga 2025 untuk merangsang aktiviti koperasi yang terlibat dalam industri hospitality, penjagaan kesihatan dan kraf. Sebanyak 2 juta ringgit telah diperuntukkan oleh SKM bagi pelaksanaan program ini bermula Mei 2024 hingga Mei 2025 dengan mensasarkan penglibatan 160 koperasi dalam industri hospitality, penjagaan kesihatan dan kraf. Insentif bantuan maksimum sehingga RM12.500 disediakan bagi koperasi yang terlibat meliputi skop pemasaran produk dan perkhidmatan serta kos promosi. Program ini membantu meningkatkan capaian koperasi melalui aktiviti promosi dan pemasaran produk dan perkhidmatan. Yang kedua, SKM menyediakan grant bantuan pembangunan kepada koperasi yang berkelayakan bagi mengukuh dan mengembangkan aktiviti perniagaan koperasi, termasuk aktiviti pelancongan dengan bantuan sehingga RM300.000. Bagi tahun 2023 dan sehingga 31 Mei 2024, sebanyak 13 koperasi telah diluluskan grant bantuan pembangunan dalam sektor pelancongan melibatkan jumlah sebanyak RM881.000. Dan yang ketiga, koperasi yang berkelayakan boleh memohon pembiayaan tabung modal pusingan SKM sehingga RM30 juta bagi mengembangkan ataupun memperluaskan aktiviti perniagaan di sektor pelancongan. Bagi tahun 2023 sehingga 31 Mei 2024, sebanyak 5 koperasi menjalankan aktiviti pelancongan telah diluluskan pembiayaan berjumlah RM4.2 juta. Selain itu, Institut Koperasi Malaysia IKMAH turut menganjurkan bengkel-bengkel seperti berikut. Yang pertama, Co-op Tourism mengenai dengan potensi bisnes pelancongan koperasi.
Yang kedua, interactive session with ASEAN Edo-Tourism Workshop 2024, community-based tourism initiatives. Dan yang ketiga, program memperkasakan digitalisasi koperasi ataupun Code e-Tourism. Selain daripada itu, Koskop juga telah menyalurkan sejumlah peruntukan sebanyak RM300,000 kepada SKM untuk membantu program persijilan halal koperasi, khususnya yang melibatkan kitchen yang diusahakan oleh koperasi-koperasi dalam sektor pelancongan tadi. Terima kasih. Sila Menjawab Tanah. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Saya mendengar dengan teliti jawapan daripada Yang Berhormat Menteri dan sebagaimana yang menurut Gofri dan juga Elster, industri pelancongan ini antara 5 bidang ekonomi bernilai yang sepatutnya diceburi oleh pihak koperasi, dan saya meneliti top 100 koperasi yang berada di Malaysia ini, kebanyakan mereka adalah berasaskan kredit dan juga stesen minyak, tetapi tidak ada pun satu pun antara salah satu 100 yang terbaik itu berasaskan pelancongan. Dan kita faham cabaran yang dihadapi oleh koperasi pelancongan ini adalah bukan hanya dalam konteks koperasi tetapi dalam konteks pembangunan usahawan. Jadi soalan saya kepada Yang Berhormat Menteri, apakah strategi dan juga fokus perancangan kementerian dalam melipat gandakan usaha memantapkan lagi pemerkasaan koperasi, terutama sekali dalam koperasi pelancongan ini. Terima kasih. Sila Menteri. Terima kasih Tuan Yang Dipertua, yang berhormat. Sebahagian strategi itu telah saya nyatakan tadi. Antaranya program jejak itu baru kita lancarkan pada bulan Mei yang lepas di kampung ataupun di homestay Banguri Sepang yang diuruskan oleh Koperasi Bersatu Maju Hulu Cuca Berhad. Ini adalah satu pendekatan baru bermula dengan pemberian insentif bagi membolehkan produk-produk dan perkhidmatan koperasi itu diketahui oleh orang ramai. Kita juga melalui inisiatif SKM turut membawa bersama media-media asing termasuk influencer kita dalam negara ini untuk membantu mempromosikan produk-produk ataupun perkhidmatan-perkhidmatan koperasi pelancongan. Ini adalah sebahagian untuk kita mempromosi lebih awal. Mudah-mudahan pada tahun hadapan kita dapat menyediakan sejumlah lagi peruntukan di bawah kumpulan wang amanah koperasi itu untuk membantu pula infrastruktur pelancongan di kawasan yang dioperasikan oleh koperasi-koperasi pelancongan. Dan mungkin untuk mensasarkan koperasi ini masuk dalam top 100 terutama daripada koperasi pelancongan itu sudah tentu mengambil masa. Tetapi kita realistik. Banyak tempat di negara ini, di Sabah dan Sarawak misalnya, dan di negeri-negeri di Semenanjung ini juga mempunyai kawasan tarikan pelancongan luar bandar yang kita boleh bangunkan oleh komuniti kecil supaya mereka menjadi sebahagian daripada aktiviti kewasawanan, aktiviti ekonomi negara. Biar koperasi kecil ini bangunkan, uruskan pelancongan itu, pada saya satu pendekatan yang wajar juga kita harus beri tumpuan. Dalam masa yang sama kita menggalakkan koperasi-koperasi premier, koperasi-koperasi besar ini untuk turut sama terlibat ataupun mengembangkan aktiviti perniagaan mereka termasuk dalam perkhidmatan terkait dengan aktiviti pelancongan. Dengan demikian kita melihat satu gerakan koperasi yang lebih baik lagi. Terima kasih. Baik, saya jemput Sri Gading. Terima kasih, Tuan Sri Speaker. Jawapan yang panjang berkaitan dengan pelancongan. Kalau kita lihat bahawa Tahun Melawat Malaysia pada 2026 sangat memerlukan kepada kerjasama semua pihak. Terutamanya apabila kita lihat program jejak peruntukan yang telah disediakan melalui Suruhanjaya Koperasi SKM adalah sebanyak 2 juta. Jadi bagaimanakah perancangan pihak kementerian dalam menggunakan dana ini sebaik mungkin dalam merancangkan lagi aktiviti koperasi pelancongan, dan apakah sasaran pihak kementerian menjelang Tahun Melawat Malaysia dengan peruntukan yang sedia ada dan dari sudut perolehan hasil dan juga jumlah koperasi sektor pelancongan, dan berapakah dijangkakan boleh wujud pelancongan berdasarkan koperasi-koperasi yang berada di seluruh negara. Terima kasih. Sila Menteri. Terima kasih Yang Berhormat. Pada ketika ini kita baru melancarkan program jejak ini, satu inisiatif baru untuk kita promosikan terlebih dahulu, dan kita akan
buat penelitian selepas 1 tahun pelaksanaan program ini seperti mana saya sebutkan dalam jawapan saya tadi sehingga Mei tahun 2025, yaitu 1 tahun lebih awal sebelum kita melaksanakan tahun melawat Malaysia 2026 nanti. Dalam masa yang sama di Kementerian Usahawan dan Koperasi juga mengadakan perbincangan dengan Kementerian Pelancongan supaya kedua-dua kementerian ini saling bekerja sama, saling melengkapi usaha untuk membangunkan pusat-pusat pelancongan yang dioperasikan, yang diuruskan oleh koperasi melalui gerakan koperasi ini. Dan saya amat yakin ini akan mencetuskan satu kehadiran pelancong yang besar kepada tempat-tempat yang diuruskan oleh koperasi ini. Sebab itu saya memerlukan sokongan yang berhormat dan semua ahli mesyuarat ini, ahli diwan ini untuk sama-sama kita menyokong gerakan koperasi. Kalau ada ruang untuk menginap di hotel-hotel di Kuala Lumpur ini, ada koperasi Mukis contohnya yang menyediakan penginapan kepada ahli-ahli parlimen. Kalau kita bercakap tentang sokongan kepada koperasi pelancongan, boleh dimulahkan dengan menginap di koperasi pelancongan. Dengan demikian kita boleh membantu mempromosikan hotel-hotel mereka, restoran mereka, pelancongan luar bandar mereka. Jadi ini saya pikir bermula dengan sokongan ahli-ahli Dewan ini juga, termasuk di kawasan yang berhormat juga. Terima kasih. Terbaik sahabat-sahabat semua. Itu dia jawapan yang padu. Sebenarnya saya agak kagum dengan YB Menteri sebenarnya tadi. Ya, apabila politikus sampah PN ini dengan awalnya membuat satu pantun berbau politik, meroyan. Tapi YB Menteri ini tidak terkesan ya dengan provokasi yang dilakukan itu. Beliau menjawab dengan penuh tuntas, details ya berkaitan dengan soalan-soalan yang diberikan. Inilah sahabat semua perbezaan ya MP ahli-ahli parlimen kerajaan dengan pembangkang yang tidak habis-habis bermain politik ya, bermain memprovokasi dan sebagainya. Itu pandangan saya. Bagaimana dengan anda sahabat semua? Anda boleh berikan komen anda dalam ruangan komen, tapi ingat komen dengan cara berhemah. Jadi izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan tapapun kangkap 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya tepuk dada tanya selera. Sekian saja daripada Orang Nampak Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye bye.